أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menyambung kita kepada perbincangan surah Al-Fatihah, dan insya-Allah dalam perbincangan kali ini kita akan menyambung sedikit perbincangan di manakah surah Al-Fatihah ini diturunkan. Sebelum ini kita menyebutkan bahawa majoriti ataupun pandangan yang kuat mengatakan dia turun di Mekah dengan beberapa alasan. Dengan itu kita katakan bahawa dia adalah ayat Makkiyah, iaitu ayat yang nazala qabla al-hijrah, diturunkan sebelum hijrah. Dan kita juga telah menyebutkan bahawa ulama mengatakan tentang Makkiyah bukan semestinya hanya di Makkah, mungkin di luar Makkah sedikit boleh diterima, tetapi yang penting sebelum hijrah. Dan Madaniyah boleh jadi dia di Madinah ataupun di luar Madinah sedikit, cuma dia berlaku selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini pandangan Mujahid, seorang ulama salaf yang besar, mengatakan annaha nazalat fil Madinah. Surah Fatihah ini turunnya di Madinah. Dan ada beberapa orang lain lah yang dapat demikian dengan berpegang kepada yang disebut oleh Imam Mujahid. Dan ada juga pandangan mengatakan waqila nazalat marratain. Surah Fatihah ini diturunkan dua kali, sekali di Makkah ketika difardukan salat, kemudian marrah fil Madinah hina huwilat al-Ka'bah, sekali di Madinah ketika mana di kiblat bertukar. Lidzalika sumiyat al-masani. Dengan pandangan ini mereka mengatakan bahawa itulah disebut yang masani, berulang-ulang tadi. Walau macam mana pun, barajihul qaul, yang paling kuat al-qaulul awal, iaitu pandangan yang pertama, annaha suratun makkiyatun liqaulihi ta'ala walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Dan surah Al-Hijr ayat 87, iaitu sab'an minal mathani, 7 yang diulang-ulang. Wa suratul Hijr makkiyatun bil ijma'. Sepakat para ulama surah Hijr ini adalah surah yang diturunkan di Makkah. Waqad sahha fil hadis qawla Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam an al-Fatihah anna as-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim allati utituhu. Jadi semua bukti-bukti yang kuat itu menunjukkan bahawa surah Fatihah ini memang diturunkan di Makkah. Baik. Kemudian maudu'at ataupun tajuk-tajuk perbincangan dalam surah Al-Fatihah. Qala jullatun min ulama'i at-tafsir. Sebahagian besar ulama tafsir menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah, anna surah Al-Fatihah ishtamalat ala aghradil Qur'anil asasiyah, mengandungi asas-asas tentang tujuan-tujuan Al-Quran,
tujuan asas daripada agama ini, tentang isi kandung Quran memang ada di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama iaitu disebut uluhiyah, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid bi anwa'ihi, dan juga tauhid-tauhid yang ada di dalamnya, tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kemudian seterusnya disebutkan tentang maliki yaumiddin, iaitu satu hari yang manusia ini akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, di hari akhirat ini akan adanya bermulanya hari akhirat kepada satu orang ialah kubur. Matinya masuk dalam kubur. Selepas itu dia akan ke mahsyar, iaitu di sana manusia berkumpul semua sekali. Kemudian akan ada hisab dan mizan, iaitu pertimbangan tentang timbang amalan. Kemudian mereka akan berjumpa sirat, iaitu melintas di tiang sirat yang menentukan di situlah sama ada dia akan berjaya lepas ke dalam syurga ataupun jatuh ke dalam neraka. Baik, semua rahmat Allah sekalian. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang maliki yaumiddin, ya dalam qiraatnya ada dua. Dalam qiraatnya ada dua, maliki dengan maliki. Maliki iaitu yang menguasai hari yaumiddin, hari pembalasan. Malik makna pemilik, malikun makna raja. Maliki ataupun maliki, jadi antara pemilik dan raja ini dalam ilmu qiraat, laisa hunaka makna at-tadad fil qiraat. Kalau berbeza baca pun dia tak mungkin ada pertentangan dari sudut makna, tidak mungkin. Misalnya dalam ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dia fatathabbatu, antara fatabayyanu dan fatasabbatu saling mengukuh antara satu sama lain, bukan makna bertentang. Tathabbatu makna pastikan, tabayyanu maknanya kena semak, kena pasti, gitu juga. Jadi kedua-duanya memberi makna yang synchronize, maknanya yang boleh masuk kedua-dua makna tersebut. Sama dengan maliki dengan maliki, pemilik dan juga raja. Seorang memiliki, dia umpama raja, dan seorang raja tentu dia memiliki satu khazanah yang begitu besar, negara dan seumpamanya. Jadi dengan sebab itu maliki dengan maliki yaumiddin, kedua-duanya dibaca dalam masalah ini. Bila disebutkan yaumiddin, hari pembalasan, ada manusia yang kalau kita sebagai orang mukmin, orang Islam ini adalah mesti dan wajib beriman dengan rukun iman, iaitu 6 perkara: antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khairi wa syarri. 6 perkara ini beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat dan juga qada dan qadar. 6. Tak boleh terkurang salah satunya. Kalaulah dia tak percaya kepada ada hidup selepas mati, barangkali kita mati ni serupa ya, masuk kubur tak pernah nampak pun orang menjerit dalam kubur tu. Tak ada bukti pula orang tu cerita bahawa dia diazab ke, dia dapat nikmat ke. Kalau kita korek, kita tengok mati rentung gitu aja, dah hancur lebur tubuhnya, tinggal tulang itu je kita nampak, tak ada apa-apa pun. Maknanya begitu jelah mati kita ni. Kalau seorang meyakini begitu tuan-tuan, maka dia telah rukun imannya itu sudah kurang satu. Maka kurang satu bukan bermakna
6 tolak 1, ada lagi 5. Tidak. Itu ilmu matematik boleh pakai. Tapi ilmu akidah dia tak pakai gitu. Dari sudut akidah, maka 6 tolak 1 jadi kosong. Maknanya dia tidak boleh terpakai. Dia kena 6 sekaligus. Kalau kurang 1, ada 5 sahaja, maka dia jadi kosong, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada golongan liberal khususnya, dia mengatakan bahawa tidak ada hari akhirat. Ataupun dia tidak meyakini lah. Kalau mulut tak keluar pun dia rasa macam tak ada, sebab memang logik akal pun tak nak terima dia. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Ustaz nak jawab soalan dengan logik dulu. Dengan logik. Dalam logik akal manusia, seorang yang mati, orang pun usung masuk kuburnya, siapnya di kapan, dia masuk dalam tanah 7 kakinya, sebenarnya ke bumi pun habis cerita lah. Tak ada apa-apa kesan selepas itu. Zahir mata kata gitulah. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok contohnya, orang tersebut mati masuk kubur tu disebabkan oleh orang lain bunuh dia. Mati kenapa? Kena bunuh. Maka dia mati, ditanam. Masuk dalam kubur, dikebumi, selesai. Kalau kita katakan bahawa tidak adalah kehidupan akhirat, yang disebut sebagai Yaumiddin, hari pembalasan, ni tak ada, maka sentiasa menang jahat. Pembunuh menang, masuk dalam penjara. Dan lebih-lebih lagi katanya orang kita ni nak kita dengar khabar lah berkenaan nak dihapuskan hukum bunuh. Jadi kalau bunuh orang pun, orang tu hanya masuk penjara sahaja, tidak dibunuh balas. Tuan-tuan, yang menang apa dia? Kejahatan. Orang tu bunuh orang tapi dia tak bunuh balik. Orang tu buat jahat tapi dia tidak diberi balasan. Berapa banyak orang buat jahat, contohnya orang ragut. Orang tu sakit, masuk hospital, patah tangan, ada yang mati, apa semua. Tapi peragut itu tetap bebas. Maknanya kejahatan akan bermaharajalela dan dia tidak risau kenapa tidak ada balasan. Apa yang ada ialah dia bebas. Ataupun ditangkap, tak dapat dibuktikan. Dia buat sungguh, cuma dari sudut mahkamah tidak dapat membuktikan perkara tersebut, akhirnya lepas, bebas. Apa kesannya? Kesannya tuan-tuan ialah kejahatan menang. Kalau begitu, dunia ini adalah tempat yang tidak adil. Dan memang pun dunia ini nampaknya banyak perkara tidak adil lah kepada orang yang baik sekalipun. Jadi, kita pun nak tanya, apa makna kita jadi baik? Kalau kita mati, semua sama. Ustaz mati pun begitu. Tuan-tuan puan-puan yang melihat ni mati pun sama. Jadi apa faedahnya kita buat baik? Selama ini tuan-tuan, kita tak minum arak. Kenapa tak minum arak? Kerana kita tahu itu haram. Haram sesuatu perkara, tapi kita tahu balasan di akhirat. Itu sebab kita tak minum. Tak berzina kenapa? Kerana kita tahu haram dan ada balasan sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan. Kalau semua tu kita kata tak ada, buat apa jadi baik? Buat apa semayang? Baik tak semayang. Sebab yang semayang mati jadi tanah. Yang tak semayang mati di tanah. Baik tak semayang tu. Logik akal. Main logik akal lah. Yang minum arak mati jadi tanah. Yang tak minum arak mati jadi tanah. Jadi apa faedahnya? Kalau main logik akal. Jadi tidak ada makna berbuat baik di atas muka dunia ini dalam keadaan kita mati hanya semata-mata jadi tanah, tidak ada balasan di akhirat. Kita semua ni tuan-tuan yang duduk begini ni, tidak buat jahat ni, satu saja poin besar. Kita yakin bahawa di sana, di akhirat kelak berdepan dengan Allah dan kita akan dihukum terhadap apa yang kita buat.
Itu keyakinan. Kamu tak minum arak? Akhirat. Nah, kenapa tak bunuh orang? Oh, kerana akan ada balasan yaumuddin. Nah, kenapa tak mencuri? Oh, ada balasan di akhirat. Kenapa tak nampak sama? Tuan-tuan. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, bila disebut tentang Maliki Yaumiddin, iaitu berkenaan dengan hari pembalasan. Jadi kita katakan bahawa seorang yang meyakini tentang berlakunya hari kiamat, maka dia tidak akan berbuat jahat. Kenapa dia akan ada balasan? Tetapi bagi golongan liberal yang tidak mempercayai hari pembalasan itu, maka kita katakan kepada mereka tidak ada makna, tidak ada kebaikan untuk kita berbuat baik. Sebab mati kita serupa. Demo mati, masuk dalam kubur jadi tanah. Kita mati, masuk dalam kubur jadi tanah. Jadi apa makna? Kedua-duanya tidak memberi sebarang makna. Jadi kalau begitu keadaannya, tentulah kita rasa berbuat baik tidak ada keperluan, baik buat jahat ajalah. Kalau mati sama-sama masuk kubur, tidak ada pembalasan. Tetapi kalau kita katakan mati masuk dalam kubur ada pembalasan, maka baik kita buat baik. Kenapa? Kerana Allah akan balas satu persatu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kemudian kita menyambung kepada ayat seterusnya, iaitu muhtawayat ataupun kandungan di dalam surah Al-Fatihah, asas-asas yang seterusnya, ibadatullah subhanahu wa ta'ala wal ikhlasu lillahi ta'ala fiha. Al-ibadatu bimafhumiha al-wasi' tadkhulu asy-sya'air at-ta'abbudiyah min salatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin wa jihadin wa amrun bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fi mafhul ibadah al-wasi' dukhuliyan awwaliyah. Beribadat kepada Allah, antara isi kandung dalam surah Al-Fatihah ini, pokok pentingnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan ibadat yang terkandung dalamnya tentang salat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Kerana ini semua dipayung ataupun diletakkan di bawah asas yang Allah sebut dalam Quran dan ayat lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am. Dan ini sangat berhubung kait dengan iyyaka na'budu. Kepada kamu kami menyembah. Kepada kamu kami mengabdi diri. Dan kepada kamulah kami beribadat. Dan sesuailah qul inna salati wa nusuki, salatku, ibadatku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, dalam doa iftitah kita kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ini satu perkara yang sangat berat tuan-tuan, iaitu seorang Islam dia tidak boleh ada kaitan langsung dengan perkara-perkara di luar daripada Islam. Maksudnya tuan-tuan, dia tak boleh nak Islam separuh, nak benda lain separuh, nak beramal dengan agama ni separuh, tak nak beramal separuh. Tak ada tuan-tuan ruang itu. Kenapa? Kita janji dengan Tuhan, kalau kita faham baca doa iftitah tu, apa dia? Inna salati, semayangku, ibadatku, nusuki, wa mahyaya wa mamati, mati hidup semua sekali untuk Allah Subhanahu lillahi rabbil alamin. Allahumma tuhan.
Jadi kalau duduk di situ memang kita terduduk lah. Kenapa? Kerana dahsyat kita punya perjanjian dengan Allah. Nah, sembahyangku, ibadatku hidup mati. Apa hidup mati? Makan minum ikut Allah nak. Allah dan Rasul. Nah, bangun duduk ikut Allah nak. Naik kereta ikut Allah nak. Bekerja ikut Allah nak. Nah, semua sekali hanya semata-mata mesti ikut yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Itu sahaja. Boleh tak ikut yang lain? Kalaulah dengan mafhum atau berpandu pada ayat ini tak boleh sebenarnya. Hanya semata-mata kena ikut Allah nak. Ha? Makan pakai macam mana Allah ajar? Cara. Nah, mesti ambil benda halal. Nah, sumber yang halal dipakai untuk tujuan yang baik. Itu semua dalam yang Allah nak. Bekerja tadi di dalam tempat yang mana Allah nak. Cara dapat pekerjaan tadi cara yang betul. Kemudian dapat rezeki tadi disalurkan di tempat yang betul kepada anak, isteri, kepada keluarga, kepada orang berkeperluan. Daripada harta tadi dikeluarkan zakat. Maknanya semua sekali berjalan mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Itu baru nama la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam doa iftitah tu wa ana minal muslimin. Tak apa dia sangat-sangat hampir. Itulah menunjukkan kita sebagai muslim. Jadi ikatan di antara muslim tadi adalah kepatuhan. Iaitu sejauh mana kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dia panggil ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, dan interpretasinya ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian isti'anatu billahi wahdah, memohon pertolongan wa iyyaka nasta'in, semua memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala wahdah fi kullil umuri wa jami'i syu'unil hayah dalam semua urusan dan semua kehidupan kita. Ma tata'allaqu minha bil ma'ash wa ma ta'allaqa minha وما تتعلق منها بالتوفيق لصالح الأعمال والإخلاص فيه والقبول عند الله في كل ما يعمل العبد وما يدع. فالله الموفق لصالح الأعمال على أداء المتفضل بقبوله وهو ما دل عليه قوله تعالى وإياك نستعين. Maknanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara kita buat, dalam semua urusan kita, hidup kita, cari rezeki kita, beramal dengan ikhlasnya, perkara kita kena buat, perkara kita kena jauh, semua itu termasuklah dalam konteks ayat wa iyyaka nasta'in, kepada kamu kami memohon pertolongan. Kemudian al-iltizamu bis siratal mustaqim ba'da ihtida ilaihi fadlun 'azim min Allah Ta'ala yuwaffiqu ibadahu al-mukhlisin ilaihi. Berpegang kepada jalan mustaqim selepas Allah beri ihtidad, beri petunjuk. Tuan, orang yang nak dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita alhamdulillah kita lahir dalam Islam. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak lahir daripada keluarga Islam, maka mereka memerlukan kepada hidayat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah letak syarat juga. Iaitu syaratnya orang yang nak kepada hidayat ini dia ada dua perkara. Yang pertama sekali syaratnya adalah wa yahdi ilaihi man ana. Satu ayat lagi wa yahdi ilaihi man yuni. Allah beri hidayat kepada orang yang nak kembali kepada Allah. Maknanya dia dalam jiwa itu ada sentuhan aku nak kepada cari hidayat, nak cari Tuhan. Ada. Itu satu. Kemudian dipanggil inabah. Dan inabah ni orang nak rasa nak kembali kepada fitrah yang asal, kepada jiwa bertuhannya, kepada mencari bahawa ada satu kuasa agung
yang mencipta seluruh alam, seluruh manusia ini. Itu inabah. Yang kedua ialah dalam ayat Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, berusaha, berikhtiar nak kepada hidayah tadi, kami akan beri hidayah. Orang yang mencari hidayah, kami beri. Jadi ulama kata ada dua perkara pokok penting dalam dapat hidayah ni. Satu, inabah, nak dalam jiwa tu nak. Yang kedua ialah dia kena berusaha. Ada usaha ini. Ada kedua-dua syarat ni, insya-Allah Allah beri hidayah. Ada orang yang ada cukup satu syarat. Satu syarat cukup, satu lagi tak cukup. Maka Allah tidak beri hidayah. Tuan-tuan, ini yang berlaku kepada empat saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita nak buat, itu sudah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Abu Talib memelihara Nabi daripada kecil. Kemudian berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal Islam dialah pertahankan Nabi sehingga dia mati. Sehingga dia mati. Jadi dia Abu Talib. Tetapi dia tidak meluk Islam. Apa nak buat? Kata para ulama dalam hal ini, dia telah berusaha tolong. Tapi bila akhir hayat Rasulullah minta dia mengucap la ilaha illallah tu, ini tuan-tuan, jiwa kehendak dia itu tidak ada. Kehendak untuk dia itu tidak ada, walaupun dia telah berusaha ikhtiar itu. Tak cukup syarat ini, akhirnya dia tidak dapat hidayah. Kita kata itu sudah takdir daripada Allah. Ya betul. Tetapi tuan-tuan, takdir itu kita tidak tahu. Setiap orang ustaz tak tahu takdir ustaz, tuan-tuan perempuan pun sama, tidak tahu takdir tersebut. Apa yang kita tahu apa dia? Yang kita tahu ialah kita kena berikhtiar, berusaha. Jadi bila cukup syarat tadi, insya-Allah Allah beri hidayah. Tapi bila tak cukup syarat tadi, maka hidayah tidak sampai. Maka timbul persoalan, kalau orang tanya, tuan-tuan, kita yang lahir dalam Islam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan kita seronok sangat bahawa bila kita dalam hidayah maka kita akan mati dalam hidayah. Tak semesti, tuan-tuan. Ada orang yang dalam hadis sahih yang disebutkan di dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 4. Orang itu nak masuk syurga satu hasta, bizra' wa yasbaqu alaihi alkitab, sedangkan Allah telah tuliskan dia masuk dalam neraka. Fayu'malu bihi, dia akhirnya dia terbalik, buat dia dengan perbuatan jahat, akhirnya fayadkhulaha, yakni fayadkhulaha an-nar, maka dia masuk neraka. Wal a'yadzu billah. Maksud ustaz di sini ialah bukan mesti orang lahir Muslim, Islam, ada hidayah, mati juga Islam. Bukan mesti. Cuma kita kena berdoa lah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan jadikan kami ini ada hidayah, kemudian kamu tarik balik. Wal'iyadu billah. Dah elok-elok ada hidayah, Allah tarik. Wal'iyadu billah. Jangan begitu. Kemudian, tuan Muhammad SAW, jawapan dia tadi, macam mana budak yang lahir dalam Islam, mak ayah dia Islam, maka dia automatik Islam. Macam mana pula budak yang mati dalam yang lahir dalam keluarga bukan Islam? Kesianlah dia tidak ada pilihan apa-apa boleh dia buat. Dia lahir terus dia daripada bukan Islam. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, Allah ini berbuat dengan keadilan. Itu kena yakin. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak zalim kepada hamba. Orang yang tidak ada kemampuan, orang yang tidak ada pilihan, maka Allah tidak azab dia. Termasuk yang tak ada pilihan inilah budak. Dia dilahir dalam keluarga bukan Islam, maka dia tak ada pilihan.
selagi dia belum balik, kalau dia mati, sama sahaja budak yang lahir keluarga Islam, sama-sama tak balik, dua-dua ini mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak masukkan mereka ini dalam azab. Kenapa? Kerana mereka tidak ada pilihan. Sehinggalah akal mereka sudah waras, sudah sampai akil balik, waktunya dia boleh berfikir sendiri, maka pada masa itulah baru Allah Subhanahu Wa Taala buat satu penilaian. Yang dikira ialah bermula daripada umur akil balik. Pada masa itu dia telah berfikir sendiri, dia ada akalnya waras, dia ada panduan-panduan yang boleh dilihat sekarang zaman internet apa semua kan. Jadi sampainya seru kepadanya, akhirnya itulah keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita berhenti di sini dulu. Insya-Allah kita nyambung lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.